Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal-'aqibatu lil-muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man arada dunya fa'alayhi bin 'abdihi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bin 'abdihi wa man aradahuma fa'alayhi bin 'abdihi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mendapatkan kesenangan di dunia adalah dengan memiliki ilmu. Sentiasa yang mendapati kesenangan di akhirat kelak hendaklah dengan memiliki ilmu. Sesiapa yang mendapati kesenangan dunia dan akhirat hendaklah juga dengan memiliki ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa kebanyakan penduduk neraka adalah orang-orang yang miskin ilmu agama. Meskipun mereka itu orang-orang yang senang di segi harta benda, mewah dalam kehidupan dunia, tetapi apabila mereka miskin ilmu agama di akhirat kelak, maka tempatnya ialah berada di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu, tuan-tuan sekalian, selain daripada kita sentiasa beribadah, maka hendaklah kita sentiasa menambah ilmu. Jangan kita beribadah sampai tak ada masa untuk ilmu. Karena sesungguhnya kita beribadah banyak, tapi ilmu tak ada, banyak rusak daripada terpakai. Banyak rusak daripada terpakai. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Dia lalu dia tengok ada seorang perempuan sedang bilang biji batu. Wirid bilang biji batu. Kemudian Rasulullah disemayam, zikir, wirid. Balik-balik perempuan tu masih bilang lagi biji batu. Zikir. Kalau kita ada tasbih, dia bilang biji batu. Lalu Rasulullah SAW kata kepada perempuan itu, apa yang wirid? Dia kata, aku wirid Allah, 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 Allah. Allah kata, aku pergi masjid tadi dan aku balik masjid. Kalau hang wirid dengan wirid ni, maka sudah pasti pahala hang jauh lebih besar daripada hang kata Allah, 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 Allah. Lalu perempuan tu kata, ya Rasulullah, ajakkanlah kepada aku apa wirid yang aku kena sebut. Allah kata, hang sebutkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka dia pahala dia beribu kali ganda lagi berbanding dengan subhanallah, Allah, Allah, Allah. Dia kata dah apa kata dia beribadah tapi tanpa ilmu. Apabila tidak ada ilmu, tuan-tuan, dia akan kalah dengan orang yang berilmu. Jadi saya suka ingat dari saya dan tuan-tuan, tak ada jangan perintah untuk kita berilmu. Kita tak berilmu, kena mengaji, kena menadam, tak menadam orang belajar, tak kena pergi. Itu syarat. Tak ada jangan perintah. Ambil 2 minit orang baca. Tak bukan macam itu. Cerita ilmu Islam ni dia kata al-ilmu yukhadhu an sudurir rijal la an kutubil. Ilmu tu ambil daripada dalam para ulama dan bukan dengan ambil di kalau kita study dalam bilik. Apatah lagi duduk dalam bilik, buka internet, lepas tu Google. Apa masalah Google? Type Google. Ada apa nak biar takkan? Tak tanya orang dah pakai semua Google kan? Apa? Saya berniaga emas. Bagaimanakah saya hendak mengeluarkan zakat? Pak itu. Bila maghrib dia dapat. Hendaklah 2/5% itu dikalikan dengan keuntungan yang anda perolehi pada tahun tersebut. Okey, faham? Tak lagi. Lain pula. Cari lapan lain pula.
Bagaimanakah cara anda saya nak mengeluarkan zakat? Saya berniaga emas. Enter, dia kata apa? Hendaklah 25% itu dikalikan dengan modal dan dikalikan untung tersebut. Lalu kita berniaga itu amat satu. Hak satu kata untung saja, hak satu kata modal saja, hak satu lagi kata modal saja untung tak bayar. Dan kita berniaga. Itu dia. Guru dengan internet jadi macam tu. Kita tak boleh nak tahdid yang mana satu yang betul. Jadi tak ada jalan lain tuan-tuan, kena cara mengadap. Ada mana para ulama insya-Allah. Kalau kita tengok hadis 606. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza hablun mamdudun baina as-sariyatayn faqala ma hadha al-habl qalu hadha hablun li Zainab. Allah Nasri sebab dia bahasa Arab sebetulnya li Zainabi. Li Zainabi lam itu huruf jar, Zainab jadi majrur, tapi oleh kerana dia mamnu' min as-sarfi maka dia baca li Zainab. Fa idza fatara ta'allaqat faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyaqul. Daripada Anas radhiyallahu anhu, orang yang khidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 10 tahun. Katanya, pada suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Masjid apa? Masjid Madinah. Masjid Madinah. Kebetulan di situ ada tali terbentang antara dua tiang. Nabi bertanya, tali apa ni? Siapa ada orang tadi nak menanya biar aku rebah ni? Jatuhlah. Siapa ada orang tadi tak tahu tentang masjid ni? Jawab mereka para sahabat, itu tali kepunyaan Zainab. Dalam syarah dia kata, bekas akak kata Zainab, ada yang lain dia kata Hamnah binti Jahshin. Ada kata saudara-saudara Zainab. Jadi dalam sini dia kata tali itu kepunyaan Zainab. Tak kisah nak apa pun. Tak kisah Hamnah binti Jahshin ke, Zainab binti Jahshin ke, tak kisah. Apabila ia merasa lelah, ia berpegang di tali itu. Dia pegang di tali itu. Maksud dia apa? Tahajud lah. Tahajud apa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia dah mengantuk ya. Tadi ada ontang tadi kan. Betul? Letak tali itu bawah apa? Bawah ketiak. Betul. Duduk macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Tujuan dia tak bagi rebah, tak bagi mengantuk. Kita tengok macam tu mujahadah orang. Kalau sampai tu mengantuk ambil tali buat macam tu. Ada tak kita buat tu? Tobat lahu. Tak pasal. Tobat lahu. Tak. Sabda Nabi, macam mana orang perempuan tu? Perempuan dah jumpa, ya Rasulullah tak adil kalau ni. Orang lelaki boleh dapat azan. Lepas tu mereka boleh main pahala Jumaat. Lepas tu mereka boleh berjihad, mereka boleh pergi haji. Kami orang perempuan ni apa ni? Pahala semua jadi apa yang kami nak boleh dulu. Nampak tak? Dia berpuluh dari segi apa? Dari segi nak dapat pahala. Itu orang-orang sahabat-sahabat Nabi. Sabda Nabi, jangan. Itu tidak boleh. Bukalah tali itu. Tapi kita jangan boleh. Buka tali itu. Solatlah kamu sesuai dengan kesanggupan. Apabila kamu telah lelah, maka duduklah. Apabila telah lelah, bila telah mengantuk, duduk. Ini Islam ajar. Innad dina yusrun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la ma kasabat 'alayha maktasabat. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف نفسا وحرض المؤمنين. Banyak ayat-ayat yang terdapat. Allah Ta'ala tidak memberatkan kita. Nabi kata la yushadidina ahadun illa walabah. Orang yang ekstrim sangat dalam masalah agama ini, maka dia lalas sekali dia tinggal itu.
Ada cerita tak? Ada. Seorang sahabat Rasulullah SAW, bini dia mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, laki saya ni aja beribadat, tak ada kerja lain, kerja beribadat sepanjang masa. Nabi kita panggil dia, ni aku dengar bini hari report kata hang dia kerja beribadat, tak nak tengok dia langsung, tak nak sentuh dia langsung. Mana heran bak dapok lama tak nak kita lama tu, hang kerja bayang, kerja puasa, betul ke betul? Betul. Siapa hang buat begitu? Takut teringat akhirat. Teringat akhirat. Lebih kata macam ni, kena kata faham. Hang puasa, hari ni hang puasa, esok aja hang puasa. Lusa hang puasa, lusa apa macam tu. Ada Nabi tak apa macam tu lagi. Tu last sekali. Nabi kata kalau hang nak puasa, nak pergi dulu ni. Dalam masa 30 hari, hang puasa 3 hari sudah. 3 hari sudah. Yaumul Abiyah, puasa 3 hari sudah. Dalam masa 30 hari, hang puasa 3 hari. Mana boleh Rasulullah? Aku puasa 3 hari. Dan ada aku apa tu? Sebulan puasa 3 hari saja. 27 hari lagi jangan puasa. Ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, tolong. Jangan buat begitu. Nanya aku. Dia. Ya orang betul tuan-tuan. Nabi larang bagi puasa, dia kata tolong jangan buat aku lagu tu, jangan buat nanya aku. Kalau hang buat aku lagu tu ya Rasulullah, jenuh aku, tak tahu nak buat apa. Pasal kawan duk jenis puasa tadi hari ni. Tak. Jangan buat lagu tu. Bagi sikit lagi, tambah sikit lagi. Ya Rasulullah. Kalau macam tu jadi. Okey, aku bagi pertanyaan. Iaitu apa dia? Tiap minggu hang puasa hari Isnin dengan hari Khamis. Sebulan ada 4 minggu. Minggu pertama Isnin dengan Khamis, minggu kedua Isnin Khamis, 3 Isnin Khamis, 4 Isnin Khamis, 2, 4, 6, 8 hari cukup. Ya Rasulullah, tolong Rasulullah jangan buat itu. Nanya aku ya Rasulullah. Nanya. Pasal apa nanya? Aku lebih kuat lagi pada tu. Aku mampu lebih pada tu. Nanya. Seminggu dah 7 hari. Aku cuma boleh puasa 2 hari saja. 5 hari lagi aku tak puasa. Nanya aku. Itu dia orang dulu. Luar kata okey, kalau nak buat juga ni last. Tak pergi. Aku tak pergi dah korang daripada tu. Iaitu hang puasa hari ni, esok hang buka. Hang puasa hari ni, esok hang buka. Hang puasa hari ni, esok buka. Okey, cukup. Ya Rasulullah jangan buat begitu. Dah. Cukup. Jangan jangan minta lah, aku tak pergi dah. Apa puasa? Puasa. Dan Rasulullah wafat. Dia semakin tua gitu. Umur ni semakin tambah. Apabila dia tambah, dia umur 70, dia umur 80, dia mula rasa apa? Rasa tak tahan. Dia rasa apa? Rasa berat. Pasal tu dia biasa. Silap. Kalau dah aku terima saranan Rasulullah SAW dulu ni, suruh puasa sebulan 3 hari saja, alangkah ringannya. Lah ni dia tak boleh tarik balik lah. Pasal dia sudah janji dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku akan bermula pada hari ini, aku akan puasa sehari dan selang sehari. Dan aku akan buat benda itu sampai aku mati. Dia sudah janji di hadapan Rasulullah SAW. Apabila masa itu tuan-tuan dia rasa apa? Rasa apa? Ini sebab tu tuan-tuan, Islam ni mudah saja. Tak payah. Orang sahabat Rasulullah SAW kata, ya Rasulullah, aku nak tanya hang, kalau aku puasa, kalau aku sembahyang 5 waktu, aku puasa di bulan Ramadan, aku keluarkan zakat dan aku tidak tambah pada hak itu lagi, adakah aku adkhulul jannah? Adakah aku akan masuk syurga? Nabi kata na'am. Islam ni sebenarnya dia mudah saja. Sembahyang 5 waktu sampai semalam. Tak payah ambil masjid, ambil rumah ya, ambil rumah ya. Hayya 'alas salat, ambil kapal tutup dia. Lepas tu puasa, nak keluar zakat. Cukup dah? Dah selesai dah sebagai apa? Sebagai orang Islam. Cuma yang kita duduk main masjid ni, kita apa tuan-tuan? Kita nak naik makam. Nak naik makam.
Kita nak bersama Rasulullah SAW di akhirat. Sebab tu kita buat ibadat banyak. Kita main majlis ilmu, kita baca Quran, kita zikir, kita wirid, kita tahajud ni. Pasal apa tuan-tuan? Kita nak bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi itu dia. Tapi sebenarnya kata yang kita Islam dia mudah saja. Tak payah buat sampai apa? Sampai pelan-pelan. Jangan mudah sampai macam ayah pen tu. Itu payahlah. Itu mudah sangat. Kira niat tu kira payah. Dan dia kira ada juga fahaman tuan-tuan, dia kata as-solah ad-doa. As-solah ad-doa. Sembahyang itu di segi bahasa ialah doa. As-solah ad-doa. Kira hang doa tu kira macam sembahyang dah. Ya Allah, muahlah rezeki kau ni. Kira macam sembahyang. Oh ya, tu mudah sangat dah. Ya Allah, campur hari ni aku nak pergi kerja. Ya Allah, janganlah jadi accident apa tengah jalan. Ya Allah, adakah kira macam sembahyang dah? Tu dia terlampau apa? Mudah sangat. Tak. Bukan macam tu. Jadi tuan-tuan ingat, pegang satu je. Rasulullah SAW kata apa? Inna Allah yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayyudawima bihi. Pegang satu je. Adalah Allah Subhanahu Wa Taala tu suka kita buat amal walaupun sikit, tapi dia tu terusan. Abang pegang. Apa nak baca Quran? Dia baca Quran tajwid dalam salah. Okey, istiqamah. Setiap hari satu muka. Buka kan? Allah insyaallah wajib bismillahirrahmanirrahim sampai ulai kana udah merah jika Allah sallallahu alaihi itu. So, siapa? Dia macam tu tuan-tuan di dalam agama Islam dia ada. Jangan kita memberatkan diri. Rasulullah kata, kamu buat amal terlampau berat, Tuhan tak jemu bagi pahala kepada kamu. Dan kamu akan jemu buat amal. Pegang. Kalau kita buat terlampau ekstrim sangat, lalai kita apa? Kita tinggal tak buat. Jangan tak buat. Hadis 607. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, ia bangun solat malam. Ia bangun solat malam dan setelah itu dia berhenti. La takun misla fulan kana yaqumul lail fatani. Salah tuan-tuan. Saya rupanya saya bendera juga, saya tulis di atas. Saya tulis di atas nota terjemahan tak elok. Mana tak elok? Rupanya dia tani yang tak elok ni. Tuan-tuan berpetik terjemahan tu tak apa elok. Kita tengok matan Arab balik. Ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Kita tengok matan Arab asal. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, ia bangun solat malam. Salah tu. Bukan ia bangun solat malam, ia bangun malam, potong malam tu. Solat tu potong. Ia bangun malam, bukan ia bangun solat malam. Potong kan solat tu. Ia bangun malam dan setelah itu dia berhenti, itu potong. Jadi tuan-tuan potong dua perkataan. Apa dia yang kita nak potong? Kita potong solat, kita nak potong berhenti. Solat dengan berhenti, potong. Jadi ayat dia akan jadi macam mana? Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, ia bangun malam dan setelah itu dia meninggalkan solat malam. Fataraka, maka ia meninggalkan qiyamal lail, solat malam. Maka ia meninggalkan solat malam. Makin malam tak? Tajuk baru kan? Tajuk baru dia kencing ya. Malam dia kencing 4 kali. Kencing mana? Kencing mana dah kerja makin kencing lah. Kencing. Makin apa? Makin kencing ya, makin malam. Nanti kita jangan macam tu. Jangan kamu jadi macam orang tu bangkit waktu malam tetapi dia tidak solat malam. Saya dah makna 3 kaedah untuk solat malam ni. 3 kaedah, 3 cara. Pilihlah mana-mana satu yang kita rasa okey. Yang pertama, kita bangun di tengah malam. Itu paling cantik lah. Itu grade ranking nombor 1. Bangkit pukul 3, pukul 4 tu, kira ranking nombor 1. Siapa tak ada lawan. Kira 100 markah lah bagi kat dia. Okey, boleh. Itu ranking nombor 1. Ranking nombor 2, iaitu pada bangkit dekat nak subuh.
ditabuh kata setengah jam lagi nak subuh. Setengah jam lagi nak subuh. Dia solat 2 rakaatnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun kafir. Rakaat yang kedua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbul Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada usolli sunnatul witri rakaatain lillahi ta'ala. Rakaatan lillahi ta'ala. Saja aku solat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, dah selesai. Solat 2 rakaatnya nanti buat lebih mana tuan-tuan 15 dah. Itu ranking yang kedua. Ranking nombor 3. Dia yakin dia tidak akan boleh bangun sebelum waktu subuh. Dia yakin lah jenis tak pernah semua hidup tak pernah main-mayang Jumaat di masjid ni. Itu main lah sekali. Kawan tegur tahan ni tak nak main-mayang subuh di masjid bawah main kali. Dia main-main dia kata aku tobat tak apa dah tak imam baca panjang. Mau tak panjang dia main lagi main. Main baca panjang apa? Kalau tambah rakaat tambah baca surah Sajdah, rakaat kedua baca Al-Insan panjang apa? Kita tobat aku tak main dah. Jadi dia yakin dia tidak boleh bangun sebelum waktu subuh dan dia yakin dia tidak boleh bangun pukul 3 atau 4 pagi. Maka solat masa mana? Selepas solat sunat Isyak. Lepas kita sembahyang Isyak, kita pun solat usolli sunatan Isyak. Usolli sunatan Isyak ba'diyatan. Saja aku solat selepas Isyak 2 rakaat kerana Allah Taala. Baca bangkit sunat. Solat tu solat apa? Solat mutlak. Usolli sunatan rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Taala. Lepas itu solat witir 1 rakaat. Macam orang mazhab Hanbali. Orang mazhab Hanbali, orang mazhab Hanafi, dia buat tu. Lepas solat 2 rakaat, betul solat witir, betul solat. Ramai lah mana tuan-tuan sudah 15 tahun. Jadi pilihlah mana-mana satu. Sebab tidak sia-sia bagi buat solat tahajud, solat sunat ni sia-sia. Bukan dengar masuk sini, keluar sini. Dah baik dah. Kalau ni tak ngaji kita baik hang duduk kali-kali, hang bukan ramai pun. Hang dengar ya, baik dengar duduk sini, keluar sini. Bukan orang kita lah hang tu tak pasal nak tahajud dah. Kita nak pergi ngaji ya. Jadi tuan-tuan, kita ngaji tak ada apa. Tak ada faedah. Okey, Nabi kata jangan jadi macam seorang lelaki itu bangun malam dan dia tidak solat malam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW bersabda kepadanya, diceritakan orang kepadaku bahawa engkau selalu solat malam dan berpuasa terus setiap hari. Ini rupanya Amr dia banyak tuan-tuan, banyak riwayat. Artinya nak tegur ni. Bahawa engkau selalu bangun solat malam dan berpuasa terus setiap hari. Jawabku, benar ya Rasulullah, aku melakukannya. Sabda Nabi SAW, kalau memang begitu, matamu akan cengkung dan dirimu akan lemah. Dirimu akan lemah. Tuan-tuan kena ingat satu, Rasulullah dia boleh buat tak? Dia boleh, Rasulullah boleh buat puasa wisal. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dekat puasa wisal 16 hari. 16 hari sekali baru makan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Aisyah radhiyallahu anha dia mengamalkan puasa setahun terus-menerus. Tapi itu untuk orang khawas dan khawasul khawas. Orang awam jangan buat macam tu. Awam takut dia buat tak lagi bang. Betul tinggal tak buat baik. Jangan macam tu. Yazid Bastami dia ajak kau tu masuk Islam. Ajak orang Majusi masuk Islam. Wahai orang Majusi, aku ajak hang masuk Islam. Dia kata, wahai Yazid Bastami, Islam yang macam mana hang mau aku masuk? Islam macam hang ke ataupun Islam macam orang Islam lain? Dia kau kepala pak masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah habis selesai lah. Dah takat tu kalau hang nak suruh aku kata la, aku boleh kata aku dah dengar setiap hari. Orang nak azan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau hang suruh kata la, aku boleh kata. Tapi selepas kata tu, waktu yang aku nak tanya, Islam macam hang ni ke atau Islam macam orang Islam lain? Tu hang nak mana? Dah. Dia macam ni aku nak bagi. Kalau orang macam orang Islam lain, aku tak percaya. Aku tak percaya. Nak percaya apa pusat serenti orang Islam je ramai.
Kan? Hak kita lepak di Pak Sen apa tu orang Islam boleh ramai. Hak bapak ayam pun orang Islam boleh ramai. Hak dadah pun orang Islam boleh ramai. Kalau Islam macam tu aku tak percaya. Tapi kalau Islam macam hak aku tak sanggup. Pasal aku tahu hak puasa tiap hari. Puasa tiap hari. Itu khawas orang yang apa? Orang khawas. Kita orang awam ni buat biasa juga. Nabi kata apa? Ni ajar untuk orang awam. Sesungguhnya dirimu mempunyai hak dan keluargamu mempunyai hak. Ke atas diri hang ada hak. Hang kenapa? Ada hari yang kena makan, ada hari yang apa? Hang puasa sebagai hak, sebab orang awam saja. Dan keluargamu mempunyai hak. Keluarga ni siapa tuan-tuan? Anak dengan isteri. Anak dengan isteri. Isteri tu punya solek lah, punya segak. Kita buat tak tahu kan? Buat the anak mai dah peluk nak panjang kita, nak panjang kita buat the apa kita ni cik lukis ni cantik tak? Cantik. Tengok tak pun. Tengok tak pun. Anak tu rasa dadah kali lah. Jadi tuan-tuan tak boleh. Isteri ada hak atas kita, anak-anak pun ada hak atas kita. Dan dengan Tuhan pun kita ada apa? Ada hak. Saya nak Aisyah kata apa? Contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW bila dia berada dalam rumah kami sonok ayat dia. Dia tolong segala-galanya kerja. Maka yakhdumu ahlahu. Aisyah kata sama, Rasulullah duk bantu dia. Elok Aisyah basuh kain, dia pergi sidai kain. Kita pergi sidai kain, dia bantu kain kontrol. Nampak nak sidai kain dia pergi dah, tu kain kontrol dah tu. Kan? Seperti kita serika, lepas tu lekat tak ada nak habis, lepas tu nasi apa ikan dia mula hangit dah. Dia pun pergi ambil apa? Pergi ambil apa? Kali kita pun tengok dah serika dah tu, kita pun terus serika. Kata, tu kain kontrol tu. Apa kita buat semua kain kontrol. Jadi tuan-tuan nak apa bagi Rasulullah tak macam tu. Rasulullah membantu isteri dia dalam rumah. Kerja-kerja tu bagi apa? Bagi ringan. Tengok ringan di siki tolong basuh apa. Tetapi apabila azan dilaungkan, Rasulullah seolah-olah tak kenal ke? Seolah-olah tak kenal. Ingat ada siki pun tengah-tengah basuh tolong azan. Allahu Akbar. Ingat pun tak. Sebab pun keluar. Dia masuk ambil wudu motor. Serius, Rasulullah serius. Seolah-olah dia tak kenal ke? Artinya dia apa? Bersiap sedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia buat ibadat Muhammad tu lagi balik dan dia meneruskan khidmat kepada apa? Ahli keluarga. Sebab tu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sonok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya baca satu majalah Mastika tu, dia menikah tiga, duduk serumah. Orang perempuan jamaah saya sebut dekat tiga nak marah seorang. Ustaz ni nak kempen dah ni. Dah bukan. Nak abak dia lagu mana. Sampai majalah Mastika pi jumpa dia. Pi temu ramah dengan dia. Dia menikah tiga, duduk serumah. Rumah panjang. Buat jauh rumah panjang. Tapi dia ada bilik. Berbilik-bilik. Bilik ni bilik isteri pertama dengan anak-anak. Satu ruang besar. Satu bilik yang kedua, isteri yang kedua dengan anak-anak. Kemudian isteri yang ketiga dengan apa? Dengan anak-anak. Yang majalah Mastika P ni bukan apa? Dia hafiz Al-Quran. Dia hafiz li kitabillah. Dia hafiz Al-Quran. Yang depa pelik ni pasal apa? Pasal masa makan, tiga orang isteri ni main masak. Main masak sekali. Masak sekali. Elok makan sekali lagi, tunggu dia balik sekali lagi, kemudian pakat apa? Pakat semua duduk makan sekali. Kita buat lagu tu, Junah tarik rambut. Sambil masak sambil singgung kan. Bini hak pertama singgung, bini hak kedua singgung, bini apa? Bini hak ketiga, bini hak pertama buat masak sayur, dia buat garam. Dia ambil garam, buah begini. Itu khenak kan? Khenak. Dan dia tanya kepada isteri-isteri dia, apa pendapat puan-puan semua kalau suami nak kahwin seorang lagi? Apa dia jawab? Tengok kata dia. Dia kata, demi Allah, kalau dia adil macam lah, kami izinkan untuk dia kahwin seorang. Jadi tuan-tuan nak abang kata apa?
Sahabat kata dia suami misali. Suami misali. Rasulullah tunjuk hak dia tak tahu. Rasulullah tunjuk hak. Macam mana Rasulullah kahwin 9, macam mana Rasulullah tunjuk hak keluarga yang mesti ditunaikan. Pagi-pagi Rasulullah akan pergi rumah orang isteri pertama. Ada keperluan apa-apa yang kamu perlu? Dia pun habaq. Ya Rasulullah, kami perlu. Rasulullah pergi cari dulu. Pergi. Isteri yang kedua Rasulullah pergi. Apa keperluan kamu? Dia pun habaq keperluan bapa. Rasulullah pergi cari apa? Selesaikan keperluan dia. Kemudian pergi isteri ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Dan isteri Nabi kan ada 9 orang kan? Isteri Nabi ada 9 orang. Kalau kali dah 8 orang tak ada masalah, dah settle semua masalah, baru isteri masuk pergi bermalam di tempat isteri yang patut dia hidang. Ini tuan-tuan, Islam ajar. Kana yakhdumu ahlahu. Seorang suami itu dia perlu khidmat kepada apa? Kepada isteri dan anak. Ini sebab tu Rasulullah kata apa? Kita ada hak terhadap isteri, isteri ada hak terhadap kita. Dan begitu juga anak-anak. Kalau puasa tu tak boleh nak buat apa. Kerana itu puasalah dan berbukalah, bangunlah untuk solat dan tidurlah. Nabi kata, inni atqakum wala fakhra. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu semua. Tu Nabi paling hendak. Wala fakhra, dan bukan aku nak bangga. Bukan bangga. Aku bukan nak bangga, tapi aku nak habaq kata, aku ni orang yang paling bertakwa di kalangan hangpa semua. Hangpa takwa, tapi aku paling takwa. Hangpa orang alim, hangpa alim, aku yang paling alim. Hangpa ahli ibadat, aku paling ahli ibadat. Wala faqra, dan bukan aku nak bangga, tapi aku nak habaq kat hangpa. Puasa, buka. Solat, hidup. Sebab masing-masing dia ada hak yang perlu ditunaikan. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah bila kita dengar macam ni, maka sebagai kita orang awam tuan-tuan, maka kita buat dalam keadaan sederhana. Kita dalam keadaan sederhana, dan kita jaga hak kita perlu ditunaikan, hak isteri kena ditunaikan, hak anak-anak pun kena tunaikan. Sebab tu saya selalu ingat dari saya dan tuan-tuan sekalian, orang yang nak keluar tabligh 40 hari, nak keluar 4 bulan, pastikan kepala anak-anak dah selesai. So dia nafkah selesai dah. Selesai bagi. Jangan depa meminta-minta. Masa minta kat mak, masa minta kat ayah, masa minta kat abang. Dia tak minta kat abang kita, dia masa minta duit kat abang kita, masa minta tak. Jangan. Artinya kita tidak menunaikan tanggungjawab kita. Lepas tu tak apalah, kita keluar 40 hari, kita balik pula tuan-tuan, kita tengok anak-anak kita jalan. Solat depa beres dah. Jangan kita keluar sana tiba-tiba anak jadi anak tak beres. Lepas tu kita pun tanya, abang macam mana mayang tak? Mayang ayah. Lepas tu kita tanya anak hak kecil tak nak bohong. Kan dia kata dia bohong. Adik abang bohong tak? Ayah pergi dia tak nak mayang pun Jadi tuan-tuan, selesaikan hak mana kita perlu baru selesaikan hak kita, hak isteri dan hak anak-anak dan hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sekarang fiqh muka surat 27. Muka surat 27. Siapa yang belajar kepada kitab fiqh ni ada lagi tak? Ada dalam 70 lagi. Insya-Allah. Siapa belajar boleh ambil sana lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 27. Syarat sah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sah salat merupakan syarat asas untuk melayakkan seseorang menunaikan salat atau tidak. Dan ia juga menjadi penentu sama ada salat seseorang itu diterima atau ditolak hukum syarat. Jadi mana kita boleh buat, tapi kalau tak penuh syarat, Allah Taala akan tolak. Syarat-syaratnya adalah seperti berikut. Yang pertama, Islam. Syarat dia kenapa? Kena Islam. La ikraha fid din, tak nak masuk dalam agama. Tak boleh tak pedang di leher dia, hang kena peluk agama Islam. Tak boleh. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam peluk agama Islam. Tapi apabila dia masuk saja agama Islam, maka solat menjadi wajib. Kita tak perlu kawat tiap-tiap hari, tapi kalau kita masuk tentera, sain 21 tahun, tiap-tiap pagi PT mesti kena.
Kawat mesti kena. Seorang tak paksa kita masuk tentera pun, tapi kalau kita masuk tentera, kawat wajib. Tak ada pukul 1 tengah hari. Aku tengah hari. Ketua dia, okey, pergi kawat 1 tengah hari. Mampu misal aku masuk askar. Misal aku masuk askar. Siapa paksa masuk askar? Tak paksa. Tapi bila masuk, kawat wajib. Sama lah. Apabila dia Islam, dia wajib kena solat. Yang kedua, balik, cukup umur. Bagi kita orang Malaysia 15 tahun bagi lelaki dan 12 tahun bagi perempuan, dan kadang-kadang ada 13 tahun. Ada juga perempuan yang balik umur 10 tahun tapi jarang-jarang lah. 9 tahun lagi jarang. Yang ketiga, berakal. Dia syarat dia kena berakal. Orang gila solat dia tidak sah. Siapa malas sembahyang, doa pergi gila. Siapa malas sembahyang, doa pergi gila. Setiap kali sembahyang, ya Allah pergilah aku gila, ya Allah pergilah aku gila, ya Allah pergilah aku gila. Yang saya faham doa pergi gila, tak ada orang gila tak sembahyang. Orang gila tidak perlu sembahyang. Nombor 4, suci daripada hadas kecil ataupun besar. Nanti ni kita akan perinci macam mana kita tengok cicak kan. Cicak kemudian tengok betul-betul tempat sujud. Jadi kita pun sujud tentu. Tak kena cicak, hukum dia sah ataupun tidak sah. Nanti ni sampai tempat dia kita perincikan. Yang kelima, menutup aurat. Okey. Yang keenam, untuk orang ni bab haji kita kena jaga tuan-tuan. Nanti ni kita akan hurai insya-Allah. Yang keenam, menghadap qiblat. Wa aitu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, kamu mesti kena menghadapkan muka dia Masjidil Haram. Kena Masjidil Haram. Kemudian yang ketujuh, mengetahui kepasukan waktu solat, khususnya solat fardu. Tuan-tuan, solat menghadap qiblat ni wajib tau. Dengar lagi pengalaman kalau tuan-tuan pergi luar negara, nak pergi luar negara, mesti kena buat kompas. Kompas qiblat tu kena buat. Tanya dia kena pergi Taj Mahal. Ingat pergi Taj Mahal dulu. Pergi Taj Mahal, tanya reception, dia pun panggil mamak kan. Dia tanya qiblat, kami tak tahu. Dia kata, qiblat tu banyak. Kita apa mayang lah tu, ya Allah. Agak pagi tu ada orang lembah terus baru belakang. Dia belakang. Pemohon banyak. Bukan senang dah. Tak terus. This direction dia. Tak banyak. Bohong. Apa jadi mayang kita tuan-tuan? Nak potong balik. Solat kita itu tidak sah. Dia kena wajib kena menghadap qiblat. Jika syarat-syarat ini dipenuhi, maka seorang itu dikira layak untuk melaksanakan rukun solat dan seterusnya menyempurnakan solat. Wajib bersolat menghadap qiblat. Okey. Jadi tuan-tuan, solat ni wajib kena menghadap qiblat. Salah satu syarat sah solat yang menghadap qiblat ia berdasarkan firman Allah Taala, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Apa maksudnya? Dan di mana saja kamu keluar, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Saya fikir Tuhan nampak atas Masjidil Haram, tuan-tuan. Kalau Tuhan nampak atas qiblat, lagi teruk. Lagi apa? Lagi teruk. Contohlah masjid ni lah. Apabila kamu nak sembahyang, hendaklah kamu menghadapkan muka kamu ke masjid dan saya keluar. Okey lah. Kalau dia kata apabila kamu sembahyang, maka kamu wajib menghadap kipas tu dalam masjid saya duduk. No direction tu kena apa? Apabila masjid saya duduk, menghadap ke sana pun tak apa, menghadap ke sini pun tak apa. Masjidil Haram tu kan besar. Maka sahabat kata alhamdulillah, segala puji-pujian kepada Allah yang suruh kami menghadap ke Masjidil Haram dan bukannya ke Kaabah. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi kalau kita menghadap ke Masjidil Haram tu dianggap sudah menghadap ke Kaabah. Okey. Masjidil Haram di sini bermaksud zat Kaabah. Okey, ayat 27. 27 tu kita baca pada minggu hadapan insya-Allah. Kalau kita baca tuan-tuan dia terlampau panjang sangat. Masjidil Haram di sini insya-Allah kita pada minggu hadapan. Hal ini ditetapkan dengan beberapa dalil. Antaranya apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, "Lama dakhala an-nabi al-bait da'a fi nawahi kulliha
ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. Ketika Nabi SAW memasuki Baitullah Ka'bah, baginda SAW berdoa pada semua sisinya, tetapi tidak menunaikan solat hingga baginda keluar darinya. Okey, Nabi masuk dalam Ka'bah, Nabi doa pada semua penjuru, tapi Nabi tak solat di dalam dia. Setelah keluar, baginda SAW menunaikan solat 2 rakaat di hadapan Ka'bah. Lalu baginda bersabda, inilah qiblah. Nabi keluar, Nabi solat 2 rakaat dalam Kaabah, Nabi kata inilah qiblat. Tuan-tuan, hak nak biasa pergi Mekah, saya tanya, tuan-tuan biasa masuk dalam Kaabah? Bisa masuk dalam Kaabah tak? Bisa. Saya pun tak fikir nak masuk dalam Kaabah, tak masuk dalam Kaabah. Ni, pendakwah, kita tak panggil fitri. Fitri kita tak panggil dia main ke masjid kita. Tak dapat. Dia nak bagi dia pendakwah agama Hindu, pendakwah agama Hindu, missionary Hindu. Dia duk abang kata apa? Dia kata sebenarnya orang Islam sembah batu, sembah patung. Patung mereka duk pada mana? Ada dalam Kaabah. Itu yang mereka punya ketua Sami yang besar abang mereka. Dan mereka dakwah abang macam tu. Dia nak abang bagi kalau orang Islam kata kat kita duk sembah batu, mereka kata hempal lagi teruk. Hampa sembah batu duk ada dalam Kaabah. Kalau tanya saya pun tak tahu, dia pamit tanya, ustaz betul ke dalam Kaabah tu ada patung? Tak ada ustaz pasal masuk ke? Tak bisa. Tapi macam ada ustaz kita tak ada. Tak tahu katakanlah. Kita tak pernah fikir. Apabila fitri itu dia masuk Islam, dia doa, ya Allah ya Tuhan, bagilah aku boleh masuk dalam Kaabah, aku nak tengok betul tak ada patung dalam Kaabah. Dia baru masuk Islam, dia doa macam tu, Allah Ta'ala buka dia ada masuk dalam Kaabah. Kita yang Islam sejak lahir ni tak pernah masuk dalam Kaabah. Jadi tuan-tuan, rupanya dalam Kaabah kita ada. Sekarang ni saya yakin semua bahasanya hak itu kata dalam Kaabah tu ada patung tu bohong besar. Tuhan bagi saya masuk dalam Kaabah, Tuhan nak tunjuk kat saya bahawasanya Sami-Sami Hindu bohong besar. Tak ada apa-apa kita dalam Kaabah. Okey. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istaqbilil qiblah wa kabbir. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Saya tak mau teruskan, kalau saya teruskan dia terlalu panjang sangat. Insya-Allah kita berhenti sekarang ini. Dan saya buat pengumuman sikit, iaitu minggu depan kita cuti sabit. Kena buat solat pun. Kena buat solat dengan ini saya mau cuti tak. Jadi minggu depan insya-Allah kita cuti sat. Minggu depan sekali lagi insya-Allah ada. Cuma kita cuti sekali ya. Insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan daripada tuan-tuan? Okey, tak ada. Kita sudah di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا مع هذه اللهم ولا تضرنا بما تضر السنة. اللهم زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا